Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera, salam mada, salam satu Malaysia. Yang dihormati saudara pengacara majlis, saya nak abang ni pengacara majlis Mahathir Luqman dulu. Macam dia juga. Dia ketak apa semua kan. Tapi tak apa, saya difahamkan dia dari kota, jadi wilayah 4. Tak apa, good try, first test. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Haji Mat Saleh yang telah pun membaca doa kita sebentar tadi. Sesungguhnya pada saya amat syahdu. Dan cukup penuh dah, lengkap dah kita minta ke Allah Ta'ala tadi. Mudah-mudahan semuanya akan terkabul. Yang saya raikan tuan-tuan pengawal garisan kawasan, operator pam kawasan, merenew tali air kawasan, cyber team MADA, pasukan misi bantuan khas mangsa banjir, tuan-tuan pengurus-pengurus wilayah, timbalan pengurus wilayah teknikal, pengarah-pengarah kanan bahagian, tuan-tuan Datuk timbalan pengurus besar teknikal, pertanian dan teknikal, yang dikasihi Datuk pengurus besar MADA Datuk Rahim, seterusnya sidang hadirin, saudara dan saudari sekalian. Tak nampak saudari pun. Ada. Pertama sekali syukur alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini di majlis perhimpunan bulanan bagi bulan Mac tahun 2004. Saya sesungguhnya amat terharu kerana telah pun diberikan ruang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada pagi ini untuk kali kedua sebagai pengerusi bertemu dengan staf MADA. Dan hari ini kita jemput khas tuan-tuan ni selaku orang-orang frontliners, orang-orang di hadapan, dan sudah tentulah saya berbangga bertemu muka, dan insyaAllah kita harapkan pertemuan ini akan mencetuskan tali silaturahim yang boleh kita kekalkan di masa-masa akan datang. Saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan sekalian dari 4 wilayah ke ibu pejabat kita, dan saya juga nak rakamkan kepada terima kasih kepada pihak Rustia yang telah menyusun atur program pada pagi ini. Jadi sesungguhnya kita harapkan pertemuan sebegini dari masa ke semasa akan dapat menghasilkan sesuatu yang boleh kita bawa balik ke tempat kita kerja dengan harapan semoga MADA ini akan terus berkembang maju sesuai dengan masa dan ketika mengikut zaman. Jadi saya sesungguhnya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian yang berada di barisan hadapan. Barisan hadapan ni kira kalau nak jadi apa pun, mereka dulu. Kalau nak rebah pun, tuan-tuan dulu. Kalau nak jahanam pun, tuan-tuan juga dulu. No? Jadi, sesungguhnya peranan tuan-tuan ni amat penting. Makanya kita juga amat-amat berterima kasih kerana kejayaan MADA selama ini sesungguhnya bergantung penuh terhadap sumbangan dan juga tenaga yang telah tuan-tuan curahkan selama ini. Jadi pihak atasan kita merancang, kita melaksana, kita mengawal, kita kontrol, dan akhir sekali kalau tanpa kerja buat tuan-tuan di bawah sana, maka sudah tentu hasrat dan harapan MADA, hasrat dan harapan kementerian, dan hasrat dan harapan kerajaan seperti mana yang kita ikrar tadi itu tidak akan terlaksana. Jadi kita sedar bahawa ketika ini kemarau ni sebenarnya is a normal phenomena dari sampailah bulan 4, tapi tahun ni dia terik sikit, cuaca temperature, suhu dia lebih sikit
Kemarin ni saya tengok dalam kereta saya 38 darjah. Jadi memang panas. Namun walaupun kemarau, semua orang duk kalut. Ayak tak ada, tarik pakai timba, tarik naik tingkat 14, tingkat 24 di KL di Shah Alam, di Kuala Lumpur, di Selangor. Kemudian di Kedah pun kalut semua. Tapi di Mada, Alhamdulillah kita masih ada ayak. Dan kita tak ada masalah lah, boleh dikatakan tak ada masalah. Dan dalam masa yang sama, bila kemarau ni orang duk kait dengan hasil padi. Tapi kita ni walaupun kemarau, setakat yang saya dimaklumkan, setelah selesai hampir mungkin lebih 80% tuaian yang telah kita buat, hasil kita meningkat. Daripada 5.2 jadi katanya setakat hari ni unofficial 5.7 tan 1 hektar. Jadi ini satu rahmat Allah Ta'ala bagi dekat Mada dan dekat orang Kedah. Jadi sudah tentulah kita perlu bersyukur, kita berdoa semoga cuaca panas ini, kemarau ini tidak akan berlarutan masuk sampai April, Mei dan sebagainya. Tapi mengikut timbalan pengurus besar teknikal, dia kata insya-Allah, dia tak katalah insya-Allah, saya kata dia kata mudah-mudahan musim nak main ni kita boleh supply ayak lagi. Jadi kita kena semua pakat bersyukur ke hadrat ilahi. Jadi kita juga sudah tentulah sebagai kawan-kawan bertugas, kita bekerja sebagai satu organisasi yang besar ini, kita juga mempunyai rakan-rakan seorang dua yang telah pun pergi mendahului kita. Jadi kita rakamkan, kita marilah kita sama-sama bersedekah surah Al-Fatihah kepada roh-roh mereka. Mudah-mudahan mereka akan diletakkan bersama-sama dengan para syuhada dan solehin yang diredai oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. 2013 telah pun berlalu. Alhamdulillah. Kita pun dah lalu pilihan raya, kita ada kabinet baru, kita diberi seorang menteri baru yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Dan saya kira kita juga bertuah, alhamdulillah sekali lagi kerana diberikan seorang menteri yang memang pada saya orang yang amat dedicated dengan kerja dia, sangat pulun dan memahami denyut nadi rakyat. Beliau seorang yang sentiasa pulun buat kerja dan beliau banyak telah pun melaksanakan pelbagai jenis kerja-kerja baru, pengumuman-pengumuman baru, dan kita harapkan beliau akan sentiasa diberikan kekuatan hidayah untuk meneruskan perjalanan rentetan kementerian kita ini yang selalu orang kaitkan dengan kemiskinan. Jadi kita bersyukur insya-Allah di bawah kepimpinan beliau ini, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta juga Madalah sudah tentu akan dapat bergerak jauh lebih cepat, pantas tangkas mengharungi cabaran di masa akan datang. Kedah juga bersyukur kita juga telah diberikan seorang menteri besar baru yang amat berhormat Datuk Seri Mukhris Tun Dr. Mahathir untuk nak menjana, nak merancang pertumbuhan kemajuan negeri Kedah dalam sepelbagai aspek segenap dengan seiring kedudukan masa kini. Dan saya sendiri juga bersyukur alhamdulillah kerana terpilih menjadi seorang pengurusi Mada. Kali pertama yang bukan menteri besar dipilih untuk duduk tani. Dan saya selalu berkata saya duduk tani bukan saya nak syok, bukan nak seronok, tapi saya anggap ianya sebagai satu amanah daripada kerajaan, amanah dari kementerian yang berhormat menteri, amanah daripada menteri besar, dan yang lebih penting adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya kena buat kerja. Maka saya buat kerja cara saya lah. Saya punya passion mudah. Saya kata, kita ada benda kita nak kena buat, makanya kita tak boleh tunggu hal lambat-lambat. Saya kata passion saya, kalau lambat saya tinggal. Kalau lentang saya belah. Itu passion saya. Tapi maksudnya ialah kita ada tugas dan tanggungjawab. Semua kira macam kalau kita nak bercakap dalam organisasi ini, analogi yang paling mudah pada saya adalah sebuah pasukan bola sepak. Saya kalau bak bola, tuan-tuan tahulah saya siapa kan.
Jadi dalam pasukan bola sepak ni kita ada semua. Daripada goalkeeper, ada defense, ada midfield, ada striker. Jadi kalau seorang dua dalam pasukan itu lambat, tak buat kerja dia, maka sudah tentu tim tu tak boleh menang. Jadi semua orang ada peranan dan sudah tentulah termasuk tuan-tuan dan perempuan, jangan sekali-kali menganggap kami ni lekeh, kami ni kerja di peringkat bawah, kami jaga tandop, kami merinyu tali ayak, kami duk jaga garis-garis kawasan, kami tak berapa penting lah. Jadi tak betul. Kalau itulah anggapannya, maka sudah tentu akan wujud kepincangan. Sehebat manapun sebuah organisasi yang mempunyai perancangan yang hebat, tapi pelaksana tu tak dapat membuat kerja mereka, maka sudah tentu ianya tidak akan ke mana. Jadi Alhamdulillah lah, sejarah 2013 dah berlalu, kita dah berjaya macam-macam lah, kita dah meningkatkan pelbagai dari segi hasil kerja kita, yield, hasil tanaman dan sebagainya. Kita juga telah pun bergerak langkah, mengorak langkah masuk estate padi. Kemudian kita juga macam-macam dah kita buat. Semua ni menjadi pada saya sebagai satu sejarah dan yang kita tak boleh ubah. Cuma kita jadikan ianya sebagai panduan sempadan untuk kita mengorak langkah ke depan mengharungi 2014 yang pada saya sudah tentulah akan menjadi jauh lebih mencabar, dan pada saya cabaran itulah yang akan menjadikan hidup kita ni karan. Karan. Kalau tak karan hidup, tak karan tak payah, kira habis kan? Jadi jadikan 2013 itu sebagai satu sempadan, panduan kepada kita untuk kita bergerak ke depan. Sebab kita jauh lagi perjalanan. Kita kalau bercakap pasal estate padi, kita ada 96,000 hektar. Kita sasarkan 5,000 hektar setahun. Lah ni baru sampai 16. Dan fasa pertama, kumpulan pertama hari tu dah habis dah. Ni mereka pun duk main jumpa kat saya, Datuk, ni jadi kod mana ni? Kami dah nak habis dah 2,000 ni. Ni boleh sambung tak? Saya kata kes sambung ni nanti cerita lain. Pada saya tak boleh lah. Semua saya tabak, kata tak abang lah kat mereka tak boleh. Sebab orang kampung ni tahulah kan, kalau habang kata tak boleh ni, dia kira nak mengemuk je lah. Jadi habang kat tuan-tuan tak apa, jadi tuan-tuan pilih habang. Tak ada dah kot kan. Kita buat ni untuk RM10,000 kita bagi total package untuk menyertai estate padi tu. Jadi lepas ni janganlah pula kerana tak dapat RM2,000 tu, mereka pun nak buat sendiri balik. Jadi it defeat the purpose. Dia telah, orang kata apa, menyalah sasaran objektif awal tu. Jadi tuan-tuan sebagai orang depan kena habaq, teruskan estate padi itu, sebab kita tahu melalui estate padi ni dia telah pun meningkatkan hasil. Jadi bila hasil tu meningkat, maka itulah yang kita nak. Daripada dulu kalau kita nak tengok sejarah Mada, sebelum ada Mada 2 tan 1 hektar, kemudian kita merangkak dengan pelan-pelan naik 4, naik lah sampai 6.5. Inilah kesan dia. Dan mungkin juga sedang atau tidak, walaupun kemarau ni pun mungkin kerana kita ada sistem buat kerja elok-elok, estate padi kita ini, kita hantar ayak on time, kita tabung ikut jadual, kita jaga elok-elok, kemudian akhirnya kita pun tuai pada masa yang ditetapkan, yang dijangkakan.